Okay, Assalamualaikum. Video kali ini cikgu akan terangkan mengenai elektrolisis. Gambar rajah di sini, ini adalah gambar rajah soalan elektrolisis yang biasa ditanya dalam exam dan biasa buat pelajar keliru. Jadi ada dua sel, iaitu sel A dan sel B, tapi kedua-dua sel ni adalah sel yang berbeza. Jadi kalau nak kena pasti tengok pada elektrod. Okey, ni elektrod dan juga elektrod. So kita ada 4 elektrod. Okey, dalam sel A, kalau tengok elektrod dia magnesium dan juga kuprum. Manakala untuk sel B, kuprum dan kuprum, bermaksud yang ini logam berbeza, manakala sel B logam yang sama. Jadi kalau logam yang sama, bermaksud sel B ni adalah elektrolisis. Okey, so itu yang poin yang pertama. Yang kedua, ini adalah sel kimia. Okey, dalam gambar rajah ni, sel kimia akan bertindak sebagai bateri, sebab syarat untuk elektrolisis berlaku mesti ada bateri. So jika tak ada bateri, maka elektrolisis tidak akan berlaku. Jadi kemudian soalan akan tanya mana anod dan mana katod. So elektrolisis, kita tak boleh tengok pada elektrolisis untuk melihat anod dan katod. So kita kena tengok pada sel kimia, mana anod dan katod. So dalam siri elektrokimia SEK yang kita hafal tu, kedudukan magnesium berada di atas kuprum, maka magnesium adalah anod, manakala kuprum adalah katod. Bermaksud anod, okey, wayar penyambung, okey, elektrod yang bersambung dengan anod adalah katod, manakala elektrod yang bersambung dengan katod adalah anod. Rasional dia, anod adalah sentiasa elektrod yang melepaskan elektron. So elektron akan keluar daripada elektrod magnesium. Sebab magnesium dia sangat elektropositif, dia sangat mudah melepaskan elektron. So elektron keluar. So dia keluar, dia jalan sini dalam litar, dan elektrod ini akan terima. Bermaksud ini katod, sebab katod menerima elektron. Dan proses tu berulang. Elektron akan ke sini, keluar di sini elektron, dan sini akan terima. So complete. Anod, katod, anod, katod. Tetapi dari segi terminal, anod terminal negatif, sini juga terminal negatif, maka ini positif, ini terminal positif. Okey, dari segi terminal sama. Kalau ni bersambung dekat negatif, maka ini pun negatif. Okey, half equation. Okey, di anod, disebabkan logam magnesium ni sangat reaktif, sangat elektropositif, maka ion-ion yang hadir dalam larutan hanya pergi tertarik kepada anod, tetapi tidak dipilih untuk dinyacas. Maka magnesium sendiri yang akan mengion. So magnesium sangat mudah melepaskan elektron. So atom magnesium akan membentuk ion magnesium setelah melepaskan 2 elektron. Okey. Jadi Mg2+ akan terbentuk dalam larutan. Bermaksud pemerhatian magnesium ataupun kepingan magnesium ataupun elektrod magnesium akan menipis. Okey, ini adalah half equation di anod. Okey, manakala di katod, okey, half equation, kita akan lihat ion-ion yang hadir dalam bika. So disebabkan kita menggunakan larutan kuprum 2 sulfat, ion-ion yang hadir dalam larutan kuprum 2 sulfat ialah Cu2+, sulfat, hidrogen dan hidroksida.
Yang akan tertarik ke katod adalah kuprum 2+ dan juga ion hidrogen. Dalam siri elektrokimia, ion kuprum 2 berada di bawah hidrogen. Bermaksud ion kuprum 2 yang akan dipilih, maka persamaan setengah kuprum 2 yang berada di sini akan menerima 2 elektron membentuk atom kuprum. So, atom kuprum akan terbentuk di sekeliling elektrod, lama-lama dia akan menebal. So, pemerhatian, menebal. Okey. Seterusnya untuk elektrolisis, persamaan setengah di anode or half equation at the anode. Kita tengok di anode menggunakan kuprum, katod juga menggunakan kuprum. Maka faktor yang mempengaruhi elektrolisis dalam sel B ialah jenis elektrod. Seperti mana yang kita tahu, ada 3 faktor yang mempengaruhi elektrolisis mungkin berlaku. So, faktor jenis elektrod ini akan menyebabkan di anode, terutamanya logam, kepingan logam di anode sendiri yang akan mengion. Okey. Sementara itu, dalam bika, kita kena tahu ion-ion yang hadir dalam elektrolit. So, elektrolit kita di sini sama kuprum 2 sulfat, maka ion-ion yang hadir ialah kuprum 2+, H+, sulfat dan juga hidroksida. Ini ialah cation, manakala ini ialah anion. Anode akan menarik anion, manakala katod akan menarik cation. Okey, so yang akan pergi tertarik kepada anode adalah ion sulfat dan ion hidroksida. So, sulfat akan pergi ke sini, tertarik seperti magnet, tetapi tidak akan dipilih. Kenapa tidak dipilih? Kerana elektrod yang digunakan adalah elektrod logam, dianggap reaktif. So, elektrod logam itu sendiri yang akan mengion. Bermaksud half equation di anode, kuprum sendiri yang akan mengion dengan cara melepaskan 2 elektron membentuk ion kuprum 2. Dan ion kuprum 2 ini berwarna biru. Jadi pemerhatiannya, apabila atom menjadi ion, bermaksud dia menipis. Okey. Bagi katod, elektrod tidak akan mengion sebab logam dia tidak menerima elektron. Logam dia akan melepaskan elektron. Jadi elektrod kuprum ni hanya menjadi jambatan untuk elektron bergerak sahaja. Siapa yang akan mengion? Kuprum 2+ dan juga ion hidrogen. Jadi antara kuprum 2+ dan ion hidrogen, siapa yang berada di bawah dalam siri elektrokimia? Ion kuprum 2 berada di bawah ion hidrogen, maka ion kuprum 2 positif akan dipilih untuk dinyahcas dengan cara menerima elektron. Ion kuprum 2 positif akan menerima 2 elektron daripada anode, terima 2 elektron, akan membentuk atom kuprum. Daripada ion kepada atom. Ion kuprum 2 positif, atom kuprum. So, pemerhatian, menebal.